Okey, assalamualaikum dan sejahtera, eh. So, 72.1% pelajar SPM yang mengambil peperiksaan tidak mahu sambung belajar. Ini adalah satu, perangkaan yang ditunjukkan oleh Kaji Sadidik Jabatan Perangkaan Malaysia, dan ini salah satu trend yang amat membimbangkan, eh. Ia berlaku bukan semenjak tahun 2023 atau 22, semenjak tahun 2019 lagi, eh. Trend untuk pelajar SPM untuk sambung belajar menurun dari masa ke semasa. So ini yang amat bahaya lah. Banyak sebab lah mereka kasi, eh. Yang pertama mereka berikan sebab kos harga hidup yang tinggi. Kedua, untuk budak Gen Z, Gen Alpha ni dia nak jadi influencer. Dan ketiga, mereka kata mereka tak nak masuk U bawah masa 4 tahun. So mereka nak berada di bawah supaya mereka dia kejar cita mereka, eh. Kalau 24 tahun dia keluar pada U, baru nak kejar cita lambat. Supaya buat umur 18 tahun. Itu pendapat mereka semualah. So itu semua tu macam pendapat lah yang biasa kita dengar, eh. Tetapi hari ini saya nak katakan tentang betapa bodohnya, eh, mereka-mereka yang mempunyai pemikiran yang sedemikian. Okey. Kerana pemikiran budak-budak, kira budak-budak. Budak SPM kan umur belas tahun. So, budak teenager, teenager, remaja, dia fikir itu saja, eh. Sebenarnya apabila kita belajar di universiti, kita bukan semata-mata nak mencari kerja, eh. Itu adalah satu kesilapan yang amat salah. Dan saya ingin tanya, lebih kurang 90% daripada orang, yang belajar di universiti dalam bidang dia, adakah dia masuk dalam bidang yang belajar tu? Saya tanya soalan tu. Tidak ada, tidak ramai, okey. Terutamanya yang mengambil bidang bukan profesional lah. Seperti saya dulu mengambil bidang dalam bidang ekonomi dan juga sains politik, kan. So kita tak pergi ke bidang ekonomi lah, kita pergi ke bidang lain. Kerja di kilang, akhirnya, okey. Sebagai supervisor lah, sebagai contoh lah dulu lah, okey. So sebenarnya belajar di universiti ini, kita ingin dapatkan ilmu, eh. So, ilmu adalah yang berbeza, daripada belajar di orang kata di sekolah dan juga di universiti, eh. So, katakan anda ingin membina kerjaya sebagai seorang digital marketer. So, anda ambil ilmu yang berkaitan dengan digital marketer di universiti. Dia memberikan anda tunjuk ajaran yang lebih spesifik, berbanding dengan orang yang muda di bawah, tak ada ilmu, dia tak tahu apa-apa, tapi dia boleh membawa pun dia kena pergi seminar, pergi kelas, pergi kursus, betul. Sama juga dia masuk universiti. So, artinya tak ada bezanya. Apa bidang pun anda nak buat, anda kena harus ada ilmu, betul. So, boleh bawa pun perlu pergi belajar juga, betul. Okey, saya nak belajar bagi kereta, saya tak nak orang kata belajar kat U. Kena belajar macam bagi kereta. So, ambillah sijil otomotif. Itu semua adalah untuk kita sambung belajar, betul. So, apa yang katakan pembelajaran di universiti tidak menjamin pekerjaan. Sebenarnya dia menjamin pekerjaan jika anda mengajar ilmu yang betul. Betul kat sini. So, jangan ceritalah anda pergi seminar mana seminar sini pun sama juga ilmu. Sama universiti memberikan ilmu, tapi universiti lebih spesifik, lebih bagus dan terarah yang secara lebih profesional untuk anda. Ini adalah yang patut anda fikirkan, eh. Anda ingin mengajar ilmu. Okey. Nombor dua, so bila kita belajar di universiti, berbanding dengan SPM, kat sekolah, rakan persetaran kita ada berbeza. Jika kita, contoh saya belajar, saya nak bawa GrabFood, eh. So rakan-rakan anda ada rakan-rakan macam ni saja, yang tidak berkembang, saya minta maaf, budak-budak, lebih menaik motor, hantar makanan, Grab motor, melanggar peraturan, contoh, okey. Atau anda ingin terus ke bengkel, kawan anda ada orang di situ saja. So anda tidak berkembang, tetapi jika anda berkawan dengan rakan setara di universiti, anda berkawan dengan berbagai-bagai, orang kata yang lebih bijak lah masa itu. So cara berfikir awak pun akan lain. Cara percakapan akan lain kerana persekitaran anda adalah persekitaran orang-orang yang berilmu, yang mempunyai orang kata cara penampilan lain. So anda akan lebih confident dalam hidup anda. So anda boleh bila bercakap orang kata orang respect kerana anda sekeliling anda orang-orang yang berilmu. Itu beza kat situ, So anda pun kena ingat juga benda macam ni, ingat, okey. So yang nombor tiga adalah koneksi, atau connection. So apabila anda belajar universiti, anda punya macam kawan, ada yang belajar dalam bidang ni, dalam bidang cetera, bidang ini. Artinya koneksi atau alumni yang anda perolehi ini adalah lebih luas. So anda punya satu pintu dengan rakan-rakan SPM. Anda punya satu pintu rakan-rakan di universiti. So jika anda tak masuk universiti, ada pintu di universiti ini anda tak ada. So anda hanya ada pintu SPM. So connection anda tak luas. So anda boleh minta kerja daripada rakan-rakan yang kerja lain untuk mendapatkan anda pekerjaan.
Dia semua tu koneksi tu adalah penting kan untuk anda. So, yang ini, sebentar-temuanya di era digital inilah, koneksi sering sama penting dengan keahlian. Siapa yang anda kenal? Kenalkan kawan di SPM yang bawa GrabFood tu, dia boleh berikan anda connection untuk bantu anda? Tak ada kan? So, orang yang mempunyai pelajaran yang lebih tinggi, yang mempunyai kerja yang lebih bagus, koneksi tu adalah lebih bagus. Di mana kena jumpa? Macam mana kita nak bina connection tu? Di universiti. Okey, kena ingat tu juga. Alright. So, dan yang terakhir sekali lah, saya nak bina, beritahu juga, bila kita belajar universiti, kita akan bina pemikiran yang lebih kritis. Idea yang lebih baik. Di mana belajar universiti ni dengan sekolah lain. Okey, anda kena buat presentation, anda kena cari kajian-kajian secara sendiri. So, nanti anda boleh mencari, orang kata, maklumat dengan lebih baik. Yang lebih, macam mana cara cari maklumat. Katakan awak bercita-cita nak buat bisnes. Buat bisnes. So, anda tak tahu macam nak bisnes. Kalau sudah buat SPM, saya nak buat cita-cita nak buat, nak buka kedai kucing. Tetapi anda tak tahu buat apa persaingan dia, macam mana nak cari kajian untuk persaingan dia, bagaimana untuk mencari modal dia. Anda tak ada idea tu. Dan jika awak pinjaman ke atau awak presentation, anda tak tahu. Sebab anda tak ada ilmu dan tidak mempunyai idea pemikiran kritis. Sebab kita belajar di universiti, kita akan dibuka ke arah pemikiran yang lain dan lain. Banyak projek-projek kita buat, macam kita buat, kita akan lebih yakin dan kita dah lebih memahami bagaimana untuk buat kajian dari segi data. Okey? So, kesimpulannya kepada pelajar-pelajar yang tidak mahu sama belajar ini, belajar universiti ini menawarkan lebih daripada hanya satu pelajaran dalam silibus. Dia bukan semata dalam cari kerja, tetapi dia merupakan salah satu untuk bentuk individu dalam aspek ilmu, sosial, persekitaran, secara profesional dan juga pemikiran kritis. Dengan bergahai dan memanfaatkan sepenuh kelebihan ini, anda bisa keluar sebagai seorang calon yang berkompetens dan berdaya saing. Itu yang ada kelebihan mudah untuk anda mencari kerja. Faham tak? So, jangan fikir untuk anak-anak muda yang SPM ni, jangan ikut kata muda anda lah. Saya nak bawa dia institut. Semua orang jadi influencer. Jangan ikut kata bila lagi 10 tahun, 20 tahun anda akan menyesal. Sebagai contoh, akan menyesal nanti. Okay? So, sambung belajar. Tak ada visit, tak ada biasanya. Jangan beri alasan kos yang lebih tinggi, PTPTN ada. Sekarang semua orang kalau mahu mesti dapatnya. Tu tak pasal dia pinjam, tak ada duit kan? Tak pasal pinjam. Ini tak pasal berhutang. Lalu mau macam mana? Okey. Kalau ada duit, okey mak bantu sikit, buat PTN sikit, it's okay. Semua orang belajar berhutang lah baik. Tak ada orang belajar tak berhutang lah. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe dengan saya. Buat kata, dan isu-isu semasa yang lebih baik lagi. Assalamualaikum.